Assalamualaikum. Hai semua. Gebu-gebas, montok-montok hasil pau mi ni kan? Ramai tak peminat kuih pau sambal atau dikenali sebagai burger Malaysia ni? Memang favourite Umi. Kat tempat Umi ni biasanya pau sambal ni banyak dijual di gerai-gerai tepi jalan yang jual sarapan pagi. Cuma kadang ada tempat yang sedap, ada yang tak berapa, ada juga yang tak cukup sambal, macam-macam lagi lah. Jadi hari ni Umi nak kongsikan dengan anda cara hasilkan pau sambal yang bukan sahaja sedap tapi gebu dan kelembutannya tu sampai ke esok masih terasa lembut. Menu yang satu ni sesuailah hidangan untuk sarapan pagi, minum petang, musim-musim cuti sekolah ni kan. Makan satu pun tak cukup tau. Sedapnya lagi terasa bila mana sambal tumis bilis tu ngam dengan selera tekak kita. Pedas-pedas manis gitu. Bilis pun masih rangup. Okey, kalau anda nak tahu macam mana Umi hasilkan pau sambal yang gebu dan fluffy ni, jom ikut Umi ke dapur. Kita mulakan dengan buat dough paunya dulu. Dalam bread maker, masukkan sebiji telur grade B, 130 ml susu segar full cream. Gunakan yang full cream untuk rasa roti yang lebih berlemak. 40 gram gula caster, 1/4 sudu kecil garam halus, 250 gram tepung roti Jepun, boleh dapatkan di bakery atau pasar raya. 1 sudu kecil yeast segera. Jenama Soft Instant ni yeastnya tak berbau kuat sangat ya. 1 sudu kecil krim super. Okey, fungsinya sebagai pelembut dough pau, boleh dapatkan di kedai bakery. Nak ganti dengan bread improver atau apa-apa bread softener pun boleh. Tutup bread maker on Swiss. Kemudian pilih setting nombor 9 yang fungsi menguli tu. Masa selama 45 hingga ke 50 minit dan tekan button start. Biarkan BM ni uli tepung hingga menjadi dough. Dough pau dah nampak kasar macam ni, baru masukkan 30 gram margarin ataupun butter. Umi guna margarin pelangi untuk bau yang lebih wangi lah. Kalau tak ada boleh je gunakan butter ataupun boleh juga gantikan dengan shortening. Kemudian biarkan bread maker tu sambung uli hinggalah adunan dough menjadi licin permukaannya, lembut dan 100% elastik. 45 hingga ke 50 minit tu memang dah ngam lah masa untuk dough ni jadi elastik sepenuhnya. Bila dah bunyi je beep, boleh terus keluarkan dough dan transfer atas silikon mat ni. 100% elastik tu maksudnya bila dough direnggangkan ianya lembut dan mudah je nak tarik. Dough tu tak mudah terkoyak walaupun Umi tarik hingga nipis tu ya. Boleh nampak tu kan. Kemudian uli-uli sedikit, bulatkan dough bagi kemas gitu supaya senang kita nak potong-potong dough ni menjadi saiz-saiz yang lebih kecil. Kemudian timbang setiap satu dough tu seberat 35 gram. Saiz ni dah ngam lah untuk dapat sebiji pau sambal yang tak terlalu kecil dan tak terlalu besar sangat, sedang-sedang gitu. Dah siap timbang ni, ke semua dough-dough tu rehatkan sekejap dalam 10 minit ya. Barulah kita mula rounding. Tengok tu bila dapat dough yang super elastik dan lembut macam ni, insya-Allah pau sambal kita akan lembut dan gebu. Bentukkan bulatan yang kemas, bagi licin permukaan dough. Kemudian boleh mula rounding hingga dapat bentuk bulatan yang kemas macam ni. Dah siap rounding, boleh letakkan atas tray yang telah ditabur dengan sedikit tepung gandum supaya tak melekat nanti ya bila kita nak angkat. Kemudian buang angin dalam dough tu dulu. Barulah kita perkemaskan bagi licin permukaan atas dan mulalah rounding hingga dapat permukaan yang licin dan bentuk bulatan yang kemas. Sambunglah rounding dough-dough yang ada tu hinggalah habis. Bahagian bawah dough tu pun kena check ya, kalau ada terbuka atau terlompong, cubit-cubitkan bagi rapat dan roundingkan bagi rata dan licin ya. Barulah hasil pau sambal kita akan licin dan mulus permukaan atas dan juga bawahnya.
Dah siap rounding ke semua doh-doh tu, rehatkan ya, bagi naik kembang satu kali ganda selama lebih kurang 35 minit. Letakkan di tempat yang gelap supaya mudah dan cepat doh mengembang. Yang ini setelah 30 minit, doh dah naik kembang tu, bolehlah jom kita goreng. Pastikan minyak dah betul-betul panas, api biar kecil sahaja ya. Lidi dah berbuih tu tanda minyak dah cukup dah kepanasannya. Minyak biar lebih untuk goreng pau ni supaya ada ruang dan minyak yang cukup untuk pau tu mengembang. Bila masukkan doh, pastikan masukkan terbalik. Goreng bahagian atas dahulu sebab belah atas tu dah cukup kembang dan bulatnya pun dah cantik kan. Biarkan belah atas tu coklat keperangan dahulu ya. Bahagian bawah tu dah nampak coklat keperangan gitu, baru balikkan ke sebelah bahagiannya pula, iaitu belah bawah tadi tu ya. Barulah kita nampak ia terus naik menggelembung dan gebu je nampak tu kan. Dah nampak keperangan belah bawah tu, bolehlah terus angkat dan letakkan di atas penapis. Toskan je atas redai ni. Nak lapik kertas tisu pun boleh. Bagi lebihan minyak tu ditos sepenuhnya. Kemudian sambung goreng lagi baki-baki yang ada. Untuk sekali gorengan ni jangan letak doh terlalu banyak sangat ya. Biar ada ruang untuk doh tu mengembang dengan elok dan mudah kita nak balik-balikkan. Balikkan pun sekali sahaja ya, supaya pau kita tak serap banyak minyak dan dapat bentuk ring yang tebal. Cantik je kan hasilnya. Dah siap goreng kesemuanya, susunkan pau ni di atas redai dahulu, bagi suam-suam sikit. Nanti barulah senang kita nak letakkan inti sambal tumis. Pau dah sejuk, boleh belah bahagian tengah, gunakan pisau yang bergigi, senang sikit. Belah sampai ke bawah tapi jangan terputus ya. Macam ni, terbuka macam kerang gitu. Lembutnya lahai pau ni. Suka tau main picit-picit. Fluffy sangat. Masukkan inti sambal tumis bilis. Ikutlah nak letak banyak mana. Buat untuk makan sendiri kan. Kemudian Umi selitkan dengan sedikit daun salad. Dan juga Umi letakkan sekeping timun. Dah menjadi sebiji pau sambal. Sambung ulang lagi proses belah pau tu. Kemudian letaklah inti, letak salad, timun sampailah habis pau-pau yang ada tu. Kalau bubuh salad ni lagi menarik dan sedap tau. Macam burger Malaysia yang kita selalu panggil tu. Comel je kan. Gebu-gebas, lembut ya amat kan roti pau ni. Sebab kita gunakan tepung roti dan juga Umi ada gunakan pelembut krim super tu. Rasa roti pau ni pun sedap, lemak-lemak bersusu gitu. Sebab Umi gunakan susu segar full cream. Yang timun tu terpulang lah macam Umi, lagi suka pakai timun Jepun. Lebih crunchy bila gigit. Macam, senang je kan buat pau sambal aka burger Malaysia ni. Pada anda yang nak resipi sambal tumis bilis yang recik tu, Umi dah pun sharekan dalam video sebelum ni. Boleh rujuk untuk resipi yang penuh ya. Dah ada yang terliur ke tu? Tengok pau sambal Umi yang montok-montok ni. Jomlah cuba resipi pau sambal gebu by Umi Atiyah Atif Kitchen. Banyak lagi ya resipi-resipi menarik di channel ni. Jadi jangan lupa jemput subscribe,
like, dan jika anda sukakan resipi Umi ni, boleh tolong share-sharekan dan tekan bell ataupun lonceng untuk dapatkan notification video terbaru hanya di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.